Dengan ini saya menyerahkan Dewan kepada Saudara Syed Munawar bin Syed Muhammad Mustar yang dipertua Dewan. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam satu Malaysia. Yang berhormat Datuk Seri Syamsuddin Tun Hussein, Menteri Dalam Negeri Malaysia, mewakili Yang berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia, yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Zahra Kamaluddin, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Selamat datang ke acara kemuncak finale debat Piala Perdana Menteri 2011. Yang pasti Music Pirates of the Caribbean tadi sebenarnya menambah debaran finalis kita pada hari ini. Dan seperti yang telah pun dimaklumkan, bahawa ini merupakan kemuncaknya selepas siri pertandingan di mana kesemua pasukan yang menyertai harus melalui 5 pusingan di peringkat awal sebelum tiba ke peringkat suku separuh, dan pada malam ini adalah merupakan peringkat akhir bagi bahasa Melayu. Untuk kategori bahasa Inggeris telah pun berlangsung dan telah pun kita tahu pemenangnya pada petang tadi. Pertandingan di antara pihak UIA selaku kerajaan dan Universiti Teknologi Mara selaku pembangkang. Saya difahamkan keputusannya telah pun dimaklumkan. Dan pada malam ini sebelum kita meneruskan lagi acara ini, suka saya memperkenalkan panel juri yang akan menghakimi perdebatan ini. Yang pertama kita berikan tepukan kepada Datuk Dr. Nik Nurul Sani, Pengerusi Tetuan Zaid Ibrahim & Co. Beliau dulu dekan sewaktu saya nakal dan hari ini menjadi ketua hakim. Panel hakim yang kedua, kita persilakan antara buah tangan terbaik UIA, Profesor Datuk Dr. Khairul Anas Jusof, Pengarah Bahagian Dasar di Pejabat Perdana Menteri. Merupakan antara pendebat UIA yang tak pernah tewas dan setiap kali menang adalah merupakan pendebat terbaik. Ada banyak lagi senarai kemenangan yang beliau kecapi, tapi itu kita simpan sikit-sikit. Betul. Juri yang ketiga, kita beri tepukan kepada Datuk Manja bin Ismail, Pengarang Kumpulan Berita dan Haliah Sponsor Media Kelima. Panelis ataupun panel hakim yang keempat, kita berikan tepukan kepada Profesor Dr. Hamidin Abdul Hamid, Ketua Pegawai Eksekutif Razak School of Government. Yang kelima, Datuk Dr. David Chua, Setiausaha Agung ACCCIM. Panelis ataupun hakim yang keenam, Puan Yasmin Mahmud, Pengarah Eksekutif YTL Communications. Juri yang ketujuh, Encik Baharul Mahusin, Pengarang Cosmo. Juri yang ke-8, Tuan Haji Khalid Awang dari Khalid Awang and Associates. Tepukan itu berarti saya tidak perlu perkenalkan juri yang ke-9. Kita beri tepukan kepada Vanida Imran. Apabila saya menangguhkan menyebut namanya Datuk Seri Syamsuddin, dia tertanya-tanya siapa juri ke-9. Itu dia barisan panel hakim yang punya kredibiliti yang tersendiri, dan pastinya mereka akan memberikan penilaian terhadap skema yang telah pun diberikan. Tuan-tuan dan puan-puan, perdebatan pada malam ini juga akan sedang diberi liputannya secara langsung oleh MOB TV. Untuk tujuan itu anda harus sentiasa bersemangat di dalam memberikan sokongan, kerana entah bila-bila masa anda akan diliputi sepanjang perdebatan ini. Teruskan tersenyum walaupun rasa nak marah dalam berdebat ini ya. Dan untuk pertandingan finalis pertandingan debat Piala Perdana Menteri antara IPT 2011 ini, kategori bahasa Melayu, 2 universiti yang akan bertanding.
yang bertindak sebagai kerajaan, kita berikan tepukan kepada Luxi Teknologi Mara UiTM. Saya akan perkenalkan satu persatu. Yang akan bertindak sebagai Perdana Menteri adalah Yang Berhormat Siti Nur Zamzafila Muhammad Noor. Kita tak pernah tengok Perdana Menteri pakai purple atau pink dalam dewan, ya. Tetapi warna tidak akan mempengaruhi skema penjurian. Kita beri tepukan kepada Timbalan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Muhammad Syafiq Musa. Kecil saja orangnya, tapi ujian suara akan dibuat seketika nanti. Dan yang akan bertindak selaku Menteri Penerangan Yang Berhormat Muhammad Kashful Azim Shahab. Itu kerajaan. Kepada penyokong-penyokong UiTM, kita berikan sekali lagi tepukan kepada. Dan pendebat simpanan mereka, iaitu Yang Berhormat Roziah Abu Hassan, bersiap sedia. Menanti-nanti sekiranya ada di antara pendebat yang berada di atas ini pitam. Tak pasti kalau dia yang pitam dulu. Roziah mana? Roziah ada, ya. Bertindak selaku pembangkang, kita beri tepukan kepada Universiti Sains Islam Malaysia. Sekali lagi, tepukan anda tidak mempengaruhi juri. Bertindak selaku Ketua Pembangkang Yang Berhormat Ummu Umairah Azhari. Sebelum tiba tadi, Ummu Umairah menelefon saya. Dia bertanya, abang nak pakai baju warna apa? Entah kenapa sejak akhir ini Perdana Menteri dan juga Ketua Pembangkangnya selalu perempuan, Datuk Seri, ya. Saya tertanya-tanya, bagus mereka ni berdebat ni. Timbalan Ketua Pembangkang, kita beri tepukan kepada Muhammad Ikhwan Muhammad Rosli. Saya difahamkan Muhammad Ikhwan hadir bersama peminat-peminat beliau. Kita akan tahu rahsianya seperti nanti. Dan dilengkapkan pasukan pembangkang dengan Yang Berhormat Muhammad Shah Izzat Saleh. Sementara pendebat simpanan adalah Muhammad Irhamuddin Ibrahim, Muhammad Irhamuddin sedang memanaskan badan, bersiap sedia sekiranya berlaku keperluan untuk mengganti. Tuan-tuan dan puan-puan, tajuk telah pun diberikan dan kedudukan kerajaan dan juga pembangkang telah pun ditentukan sekitar 30 minit yang lalu. Justru pertandingan ini benar-benar menguji kehubaan ke semua yang bertanding, dan usul yang akan diperdebatkan pada malam ini bertajuk, Dewan ini percaya kerajaan Malaysia wajar menyaring kandungan internet secara terpilih untuk mencapai satu Malaysia. Bagi mempertahankan usul ini, dengan sukacitanya saya mempersilakan Perdana Menteri Yang Berhormat Siti Nur Zamzafila Muhammad Noor untuk mempertahankan hujah beliau. Silakan. Cubaan suara. Berbaju ungu membawa semangat baru buat generasi muda. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, rakan-rakan di Kabinet Kerajaan, panel pembangkang yang cukup dihormati dan disegani, serta seluruh warga Dewan yang sudi untuk sama-sama bersidang bersama kami. Tuan Yang di-Pertua Dewan hari ini mewakili generasi muda
untuk transformasi, selaku Perdana Menteri wanita pertama, saya mencadangkan Dewan ini percaya kerajaan Malaysia wajar menyaring kandungan internet secara terpilih untuk mencapai satu Malaysia. Maka mari bersama-sama saya kita kenal dahulu dengan fahaman dan perspektif yang kami cadangkan buat seluruh warga Dewan semua. Kita mulakan fahaman Dewan dengan mencapai satu Malaysia. Merupakan satu konsep ataupun gagasan Datuk Seri Najib Tun Razak yang diperkenalkan kepada seluruh masyarakat negara kita, yang mana bertemakan rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Ada 8 nilai yang diterapkan Tuan Yang di-Pertua Dewan dalam rangkuman ini menurut buku Falsafah Gagasan Satu Malaysia nukilan Mukhtar Petah, penasihat hal ehwal politik, yang mana membuat rumusan hasrat Datuk Seri Najib Tun Razak ini berkisar tentang soal perpaduan yang mahu dibentuk di kalangan masyarakat kita dalam menghadapi cabaran yang mendatang. Maka Tuan Yang di-Pertua Dewan, analisis konsep Satu Malaysia ini perlu juga kita kenal dan tahu apakah 3 prinsip yang telah ditekankan. Pertama, penerimaan. Kedua, kenegaraan. Dan ketiga, keadilan sosial. Ini antara beberapa prinsip untuk kita bentuk bagi mencapai perpaduan. Maka warga Dewan yang dimuliakan semua, dalam menikmati perpaduan negara kita, terdapat pelbagai masalah yang boleh menggugat perpaduan dipelihara di negara kita, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Maka dalam perbincangan hari ini, kenapa analisis Kabinet Kerajaan mencadangkan untuk berbicara soal internet yang perlu disaring? Tuan Yang di-Pertua Dewan merujuk kepada Internet World Statistik, menekankan ciri-ciri internet yang bersifat capaian cukup meluas serta boleh diakses oleh semua orang, digunakan Tuan Yang di-Pertua Dewan oleh penduduk kita sebanyak 16.9 juta orang berbanding populasi asal iaitu 26.12 juta. Sebab itu kami memilih mencadangkan saringan kepada internet bila berbicara soal menggugat perpaduan. Ini yang pertama. Kedua, Tuan Yang di-Pertua Dewan, masalah apakah yang berlaku apabila penulisan dalam internet ini terlalu diberi kebebasan? Ini kita perlu kenal dan tahu. Pertama, ia akan mewujudkan pendapat peribadi yang mana berunsurkan perkauman dan juga keagamaan. Kedua, ianya boleh mewujudkan penulisan yang boleh mengancam keselamatan negara. Saya telah jelaskan apakah masalah yang boleh mengganggu-gugat perpaduan dan boleh menghalang kepada pencapaian satu Malaysia. Maka kita beralih kepada perkara ketiga, iaitu cadangan mekanisme. Kerajaan Malaysia perlu Tuan Yang di-Pertua Dewan menyaring internet secara terpilih. Tuan Yang di-Pertua Dewan, perlu kita kenal dahulu maksud saringan internet ini adalah menyekat sesuatu yang dimuat naik melalui internet. Contohnya, penulisan-penulisan di dalam blog. Maka antara proses di bawah mekanisme ini, kami cadangkan perlu melalui satu sistem yang dikawal selia oleh Kerajaan Malaysia sebelum dimuat naik ke dalam laman web. Ini mekanisme yang kami cadangkan. Kandungan internet yang terpilih mahu diperdebatkan dalam Dewan Perdebatan oleh mahasiswa-mahasiswa ini adalah penulisan yang bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Contohnya, perkara-perkara yang melibatkan perkara 3 berkaitan dengan agama Islam sebagai agama rasmi, dan juga contoh kedua, perkara yang melibatkan perkara 149 yang boleh mengancam ketenteraman negara, iaitu ancaman subversif warga Dewan. Maka rangkuman daripada pembentangan saya ini, perwakilan kerajaan berpendapat Dewan ini percaya kerajaan Malaysia wajar menyaring kandungan internet secara terpilih untuk mencapai satu Malaysia, kerana dengan menyaring kandungan internet secara terpilih akan menyelesaikan masalah yang menggugat perpaduan demi mencapai satu Malaysia. Maka selaku Perdana Menteri, saya akan berhujah di bawah aspek penerimaan. Prinsip pertama yang
yang kedua akan membentangkan tentang dua lagi prinsip, kemudian abang yang paling besar ini akan makan-makan ke semua hujah Kabinet Pembangkang. Sebelum itu silakan yang berhormat. Saya lagi besar, tak boleh nak dimakan. Baiklah, saya nak tanya kepada anda, yang international terpilih ni, siapa yang nak tentukan ia dipilih ataupun tidak? Dan saya nak tanyalah, tindakan untuk saringan ini ia sudah dilaksanakan ataupun belum? Dan badan mana sebenarnya yang bertanggungjawab? Tuan Yang di-Pertua Dewan, siapa nak pilih adalah perkara yang melanggar Perlembagaan Persekutuan. Inilah perkara yang menggugat Tuan Yang-di-Pertua Dewan. Saya mulakan hujah di dalam debat. Pertama, di bawah prinsip penerimaan. Kita semua tahu ketika satu Malaysia diperkenalkan, prinsip penerimaan ditekankan agar rakyat saling menerima antara satu sama lain. Pun begitu Tuan Yang-di-Pertua Dewan, hari ini kita lihat bagaimana isu pertama yang paling, saya yakin ada semua masih ingat, isu Raja Petra, penulis blog Malaysia Today yang menghina Yang di-Pertuan Agong kita, merendah-rendahkan Islam, membuat hasutan dan keganasan dalam kalangan kumpulan etnik yang ada di negara kita. Ini isu yang berlaku. Maka kami cadangkan kepada anda perkara yang belum ada, iaitu kita menyaring kandungan internet yang bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. Di dalam hujah tadi, saya bentangkan kepada anda ia berkaitan dengan perkara 3, mencapar agama Islam sebagai agama rasmi. Perkara 11, walaupun kita memberikan kebebasan beragama, tetapi kita perlu menerima hakikat agama Islam ini agama rasmi, tidak boleh direndah-rendahkan Tuan Yang-di-Pertua Dewan. Maka penulisan Raja Petra itu bertentangan, kita perlu saring Tuan Yang-di-Pertua Dewan agar dapat mencapai matlamat satu Malaysia yang mana membentuk rasa penerimaan demi mencapai satu Malaysia. Sebab itulah saya juga ingin membentangkan kepada anda, kita juga perlu merujuk kepada negara China yang mana Tuan Yang-di-Pertua Dewan melakukan mekanisme Green Dam dalam menjaga masyarakat mereka agar maklumat yang melanggar perlembagaan negara mereka disekat. Warga Dewan, terimalah cadangan mahasiswa ini agar kita menyaring perkara yang melanggar Perlembagaan Persekutuan. Mohon mencadang usul perdebatan. Berasal dari Al-Ustaz Siti Nur Zamzafila, merupakan pelajar ijazah sarjana muda matematik pengurusan tahun akhir. Jadi sebagai seorang yang pakar dalam bidang angka, rupa-rupanya juga pakar di dalam kata-kata. Kalau ingin melihat seorang yang pakar dalam angka yang juga bijak berkata-kata, dia akan wujud dalam bentuk Nur Zamzafila. Kita beralih kepada pembangkang. Jika Perdana Menteri merupakan bunga, Ketua Pembangkang juga Umairah adalah bunga yang mewakili Ustin. Kita dengar hujahan Umairah Azhari. Silakan. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Yang Arif, Tuan Yang di-Pertua, rakan-rakan Kerajaan Barisan Alternatif Pembangkang, seterusnya warga persidangan yang bersidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia buat anda semua yang sudi melapangkan masa. Tuan Yang di-Pertua, mohon izin selaku Yang Amat Berhormat Ketua Pembangkang untuk saya menganalisis setiap baik-baik kata yang disampaikan oleh rakan di meja sana Tuan Yang di-Pertua. Hari ini kami tidak mempunyai masalah untuk menerima pendefinisian mereka. Namun beberapa analisis awal patut untuk saya laksanakan. Sebenarnya Dewan ini tidak boleh percaya dan kerajaan Malaysia tidak boleh menyaring sesuatu kandungan di internet secara terpilih untuk mencapai matlamat satu Malaysia. Mengapa? Kerana seandainya kita menyaring beberapa kandungan di dalam internet yang tidak pun dijelaskan oleh mereka, perkara ini menyekat hak kebebasan bersuara yang telah termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan kita, iaitu artikel 10 yang menyatakan kita bebas untuk bersuara, berpersatuan dan berkumpul. Dan seandainya hari ini mereka mencadangkan agar sesetengah kandungan terpilih ini kita saring, kita sekat, bagaimana dengan kebebasan bersuara kita? Saya kira seandainya usul ini diluluskan, pasti lebih banyak rusuhan
perpecahan yang akan berlaku. Hari ini Tuan Yang di-Pertua, mereka menyatakan Yang Amat Berhormat Timbalan saya bertanya, adakah saringan ini sudah pun dilaksanakan ataupun ia hanyalah satu usul cadangan? Kami katakan kepada anda, sebenarnya penyaringan ini telah pun dilaksanakan oleh SKMM di bawah kod kandungan di bawah kod kandungan komunikasi dan multimedia Malaysia 2004 yang menyatakan beberapa kandungan-kandungan tidak boleh untuk kita saring kerana ia menyekat mentaliti masyarakat kita untuk meluahkan ataupun untuk bersuara Tuan Yang di-Pertua. Dan hari ini pembuktian mereka membanding bezakan negara Malaysia dengan negara China. Tahukah anda semua, kita di Malaysia ini menggunakan kabel submarin dengan izin Tuan Yang di-Pertua, iaitu kabel kita ini kita tumpang daripada negara China dan kita tumpang lagi kepada negara Jepun dan akhirnya baru berpusat di Amerika Syarikat. Seandainya kita saring, ia akan berlaku pelbagai masalah kerana kelemahannya kita tidak mempunyai sistem sendiri berbanding dengan China yang mempunyai data maklumat mereka sendiri, dan perkara ini tidak boleh untuk kita terima analisis yang tidak cukup baik di meja kerajaan Tuan Yang di-Pertua. Lantas kami cadangkan supaya kita tidak boleh menyaring kandungan di internet untuk mencapai sasaran satu Malaysia, dan hari ini mereka menyatakan bahawa saringan tersebut penting supaya ia tidak menggugat. Namun dalam pembuktian mereka tidak pernah pun menunjukkan bagaimana apabila datang alternatif penyaringan penggaguh-gugat ini dapat untuk kita leraikan. Tidak pernah ditunjukkan dalam pengujahan. Ya sidang, dalam kes anda ini, hak asasi bagi anda adalah kebebasan mutlak. Boleh menulis perkara yang melanggar perlembagaan persekutuan. Tidak, Yang Berhormat. Saya juga pelajar undang-undang. Saya tahu kebebasan dalam perlembagaan persekutuan ada had dan limitasi tertentu. Kita ada akta-akta yang menyekat seperti akta poli, akta hasutan, tidak perlu untuk saya terangkan kepada anda kerana anda juga tahu tentang perkara tersebut. Duduk Yang Berhormat, struktur pengurusan di Penal Pembangkang, saya akan lebih jelas untuk terangkan kepada anda semua mengapa dan apakah kekangan kita sehingga kita tidak boleh menyaring kandungan di internet kerana kita tidak mempunyai sistem yang ada. Selaku Yang Berhormat Ketua Pembangkang, saya akan menganalisis dan menjawab persoalan mereka. Bagaimana saya akan hadirkan kepada anda mekanisme kerajaan bagi berhadapan dengan penulis-penulis blog yang menyatakan pendapat mereka bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Bangun Timbalan Ketua Pembangkang akan menceritakan kepada anda tentang kelemahan sistem yang mereka cadangkan dan akan mendatangkan kepada anda apakah alternatif yang lebih berkesan dalam kita untuk mencapai matlamat satu Malaysia. Dan seperti biasa, yang ketiga akan membidas masalah-masalah yang cuba ditimbulkan oleh mereka. Baiklah, saya pergi kepada aspek penghujatan. Bagaimana fasa gerak kerja kami akan tunjukkan kepada anda. Fasa pertama, apakah sebenarnya matlamat yang ingin dicapai di dalam satu Malaysia. Kedua, kami akan tunjukkan kepada anda kelemahan cadangan yang mereka cadangkan pada hari ini, dan saya akan tunjukkan kepada anda mekanisme kawalan kerajaan. Seterusnya, ketiga-tiga fasa ini mampu memacu kita untuk mencapai satu Malaysia. Kita pergi kepada penghujatan pertama. Bagaimana saya akan tunjukkan kepada anda tentang mekanisme kerajaan dalam mengatasi masalah-masalah penulis blog ini Tuan Yang di-Pertua. Pertamanya, matlamat yang disasarkan oleh satu Malaysia seperti mana yang dibentangkan oleh Perdana Menteri sebentar tadi yang menyatakan kita ke arah untuk memupuk dan mewujudkan satu perpaduan, iaitu di dalam aspek penerimaan, kenegaraan dan juga keadilan sosial Tuan Yang di-Pertua. Namun sayang, seribu kali sayang, apabila terdapat rakyat yang tidak boleh untuk menerima kita menyanjung tinggi sultan di setiap negeri. Namun tahukah anda tentang kes Aduka Taruna yang telah menghina Sultan Johor ini Tuan Yang di-Pertua, dan apakah tindakan lanjut yang telah diadakan, bagaimana masyarakat telah membuat aduan terhadap tulisan Aduka Taruna di dalam blognya, iaitu Aduka Taruna Blogspot ini yang menghina kemangkatan Sultan Johor. Lantaran daripada itu, kami tampilkan kepada anda mekanisme kerajaan yang lebih berkesan untuk menjawab penulisan-penulisan yang menuduh ataupun yang mengkritik Sultan. Seperti mana saya
1,185,000, blog Faisal Mustafa, Bincang.net dan sebagainya. Apakah signifikannya blog-blog kerajaan ini? Saya tunjukkan kepada anda. Apabila terdapat pendapat daripada rakyat yang menyatakan tentang sesuatu perkara, wujud blog-blog kerajaan untuk menjawab kembali tuduhan-tuduhan. Dan kami katakan perkara ini lebih efisien atau lebih berkesan ke arah kita menuju matlamat satu Malaysia. Lantas yakin dan percayalah betapa kerajaan Malaysia tidak boleh menyaring kandungan internet demi mencapai satu Malaysia. Mohon membangkang musuh. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Muhammad Umairah, berasal dari Kepala Batas dan kini pelajar sarjana muda syariah dan undang-undang. Di waktu luar kuliahnya beliau juga menjual jubah. Katanya itu elok untuk latihan memenangi hati pembeli. Jadi disitulah dia berlatih menjadi pendebat yang baik. Dan nanti katanya dia akan jadi peguam hak cipta. Jadi nak dipatentkan semua jubah-jubah yang dijual. Kita beralih semula pada pihak kerajaan. Sekaligus saya mempersilakan Yang Amat Berhormat Muhammad Syafiq Musa selaku Timbalan Perdana Menteri. Silakan. Hujan suara. Tuhan ini maha adil. Walaupun badan saya bersaiz kecil, namun Tuhan mengurniakan saya dengan suara yang cukup besar dan cukup lantang untuk membidas kapal pembangkang di sebelah sana. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, rakan-rakan Kabinet Kerajaan, Kabinet Pembangkang, khususnya bagi Dewan semua yang bersidang. Terima kasih kerana sudi bersidang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya titikkan buat anda semua. Tuan Yang di-Pertua Dewan, sebelum saya meneruskan perjuangan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang saya sayangi, molek kiranya saya intai kembali apakah persoalan yang telah dibentangkan oleh Ketua Pembangkang dan apa pula kes yang telah dibentangkan oleh mereka untuk meyakinkan anda usul ini wajar untuk kita tolak. Pertama sekali, Tuan Yang di-Pertua Dewan, Bangkit Yang Amat Berhormat Ketua Pembangkang memberikan persoalan Tuan Yang di-Pertua Dewan tentang hak kebebasan kita untuk bersuara. Pertama sekali, Tuan Yang di-Pertua Dewan, suka untuk saya ingatkan kepada anda semua, di program kerajaan kami bukan ingin mengatakan kita tidak boleh langsung menyuarakan suara kita dalam internet, Tuan Yang Dewan. Cuma kami mengatakan perkara-perkara yang bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Perkara inilah yang tidak boleh disuarakan, Tuan Yang Dewan. Sekiranya Yang Berhormat ingin bermain Facebook, silakan main, Tuan Yang Dewan. Kalau ingin main Twitter, silakan main, Tuan Yang Dewan. Pun begitu, tidak boleh ada penulisan-penulisan yang bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Kebebasan bersuara bukannya kita sekat, Tuan Yang Dewan. Kedua, sekalipun mereka ingin bercakap tentang kebebasan bersuara, di dalam perlembagaan persekutuan sendiri tidak ada kebebasan bersuara yang mutlak yang diberikan. Contohnya, Tuan Yang Dewan, perkara 3 hingga ke perkara 13 dalam perlembagaan persekutuan tentang kebebasan kita untuk beragama, kebebasan kita untuk bergerak, Tuan Yang Dewan. Semua kebebasan ini, Tuan Yang Dewan, tidaklah mutlak termaktub kepada kerajaan untuk memberikan kebebasan kepada mereka ataupun tidak. Contohnya, Tuan Yang Dewan, perkara 149 klausa A klausa 1 telah menerangkan dalam setiap tindak tanduk masyarakat, meskipun kita bebas, Tuan Yang Dewan, namun tidak boleh ada tindakan yang akan menghasut masyarakat untuk membenci ataupun menjatuhkan kerajaan, Tuan Yang Dewan. Kami bukan ingin mengatakan tidak ada kebebasan, kita boleh bebas, namun ia tidak boleh mutlak, Tuan Yang Dewan. Ia perlu tidak bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Ini jawapan kami terhadap persoalan mereka, Tuan Yang Dewan. Ketiga, tentang kes mereka di program pembangkang. Kata mereka, Tuan Yang Dewan, untuk kita menolak usul ini adalah melihat kepada kelemahan mekanisme dalam kita menyaring kandungan internet. Pertama sekali, pernah atau tidak anda terdengar dalam hujah Ketua Pembangkang, Tuan Yang Dewan, kelemahan yang mereka ingin bentangkan tidak ada langsung, Tuan Yang Dewan. Dalam hujah Yang Amat Berhormat Ketua Pembangkang ini, mereka merujuk kepada kes adukan taruna, Tuan Yang Dewan, tentang isu menghina Sultan, terus merujuk kepada Akta Hasutan. Apakah kelemahan mekanisme dalam usul perdebatan ini, Tuan Yang Dewan? Tidak pernah dibentangkan, terus merujuk kepada Akta Hasutan. Sedangkan subjek perdebatan kita ingin berbincangkan perlu ataupun tidak kandungan internet ini disaring, Tuan Yang Dewan. Namun hujah ini langsung tidak dibentangkan oleh meja pembangkang.
Tiga persoalan ini perlulah dijawab oleh kuasa besar yang tengah duduk di sebelah sana. Bangun nampaknya. Silakan. Saya nak tanya kepada anda tentang isu Raja Petra ini. Mahkamah memutuskan pembebasan kepada beliau. Jadi apa isu bertentangan dengan perlembagaan persekutuan dalam kes ini dan isu kelemahan kepada cadangan anda ini? Hujah saya, sabar ya. Tentang isu Raja Petra ini, Tuan Ketua Dewan, masalahnya penulisan yang ada dalam Raja Petra ini sudah diterbitkan ataupun dimuat naik dalam laman web ataupun laman sesawang Tuan Ketua Dewan. Sebab itulah perkara ini harus disekat daripada dilakukan. Kerana kami percaya apabila ia tidak dicegah, akhirnya akan menular dalam kalangan masyarakat yang akan menjejaskan perpaduan Tuan Ketua Dewan. Meskipun perkara ini selesai, namun perkara tersebut telah diterbit dalam internet Tuan Ketua Dewan, dan perkara ini perlu disekat. Kerana kami percaya ia akan menggugat perpaduan kita. Untuk meyakinkan anda semua tentang perkara ini perlu untuk diluluskan, saya akan menyampaikan hujah yang kedua ni berkenaan kerajaan. Saya akan bercakap tentang isu kenegaraan dan juga keadilan sosial Tuan Ketua Dewan. Dalam kita menikmati perpaduan yang stabil pada ketika ini pun, dalam kita menikmati perpaduan ini Tuan Ketua Dewan, kerajaan telah pun memperkenalkan dua prinsip di dalam dasar satu Malaysia, iaitu tentang kenegaraan dan juga keadilan sosial. Dalam kenegaraan ini Tuan dan Ketua Dewan, kerajaan telah mementingkan semangat nasionalisme dalam kalangan masyarakat Tuan dan Ketua Dewan, di mana kita perlu mengangkat semangat patriotik dan juga masyarakat haruslah mengutamakan negara demi mengekalkan perpaduan yang sedia ada. Malahan dalam keadaan sosial juga Tuan dan Ketua Dewan, kerajaan telah mengenal pasti untuk kita mengekalkan perpaduan yang sedia ada ini perlulah ada keseimbangan ataupun sistem keadilan dalam kalangan masyarakat mahupun dalam dasar-dasar yang telah diperkenalkan oleh kerajaan. Contohnya keseimbangan ataupun keadilan dalam ekonomi dan juga pendidikan. Pun begitu, dalam kita selesa menikmati kestabilan ini, terdapat beberapa perkara yang kami percaya dapat menggugat kestabilan ataupun perpaduan yang sedia ada ini Tuan Ketua Dewan. Apabila kebebasan di internet ini terlalu bebas kita berikan terhadap masyarakat, terutamanya Tuan Ketua Dewan dalam masyarakat persendirian ataupun mereka-mereka yang punya pengaruh yang akan mempengaruhi orang lain Tuan Ketua Dewan. Contohnya dalam isu Said Abdul Aziz Tuan Ketua Dewan, iaitu penulis blog Kick the Fella Tuan Ketua Dewan, telah pun menghasut rakyat Malaysia pada 23 Ogos 2008 untuk mengibarkan bendera Malaysia secara terbalik sebagai tanda protes kepada kerajaan Tuan Ketua Dewan. Bayangkan sekiranya perkara ini tidak disekat dan terus menular dalam kalangan masyarakat, bagaimanakah perkara ini akhirnya akan menjejaskan ataupun akan menggugat perpaduan dalam negara kita Tuan Ketua Dewan. Oleh itu, perkenaan kerajaan kami memperkenalkan kepada anda semua satu mekanisme yang kami kena pasti dapat mengatasi masalah ini, iaitu dengan menyaring kandungan dalam internet Tuan dan Ketua Dewan. Contohnya Tuan dan Ketua Dewan, penulisan yang bertentangan dengan perlembagaan persekutuan, perkara 3, perkara 149, perkara 153 perlembagaan persekutuan ini haruslah disekat Tuan dan Ketua Dewan, dan ia haruslah disekat Tuan Ketua Dewan. Contohnya perkara 149 kuasa 1 kuasa A Tuan Ketua Dewan, di mana setiap tindak tanduk masyarakat tidak boleh menghasut ataupun menghasut masyarakat lain untuk membenci dan juga menjatuhkan kerajaan. Perkara ini Tuan Ketua Dewan akan menyebabkan isu-isu seperti saya bentangkan tadi tidak akan terjadi lagi. Dan contohnya Tuan Ketua Dewan turut dilakukan oleh negara lain. Contohnya Singapura, di mana dalam Seksyen 42 1984 Broadcasting Authority Act Singapura Tuan dan Ketua Dewan, Singapura telah menyaring kandungan internet mereka kerana mereka percaya mereka ingin berwaspada terhadap pengaruh luar yang boleh menjejaskan pemerintahnya Tuan dan Ketua Dewan. Sebab itulah kita perlu menapis segala tindakan masyarakat yang kita percaya bertentangan dengan pelbagai persekutuan untuk mengekalkan perpaduan yang sedia ada untuk mencapai satu Malaysia Tuan dan Ketua Dewan. Kerana dalam dasar satu Malaysia kita mementingkan kenegaraan, keadilan sosial dan penerimaan Tuan Ketua Dewan. Dan untuk mencapai tiga perkara ini kita perlu meluluskan usul ini. Mohon terus mencadang. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Muhammad Syafiq kerana mematuhi masa. Yang Amat Berhormat berasal dari Kuala Kangsar dan beliau menyebut kepada saya bahawa rancangan TV yang beliau minati adalah rancangan Nona. Itu beliau sebut sebelum mengetahui siapa panel juri pada malam ini. Kita beralih semula kepada pasukan pembangkang, timbalan Ketua Pembangkang. Silakan Yang Berhormat Muhammad Ikhwan Muhammad Rusli.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, hari ini saya terus menjawab isu yang dibangkitkan oleh kerajaan. Namun sebelum itu saya juga berminat dengan cerita Papa Dom, hasil lakonan seorang wanita yang saya minati. Baiklah hadirin sekalian, isu yang berbangkit adalah isu berkaitan dengan perlembagaan persekutuan, isu kebebasan media yang tidak pernah dianalisis oleh Datuk Syafiq hari ini. Kalau benar kebebasan media ini diberikan secara bebas dan terbuka oleh kerajaan, hadirin sekalian, sudah pasti tidak ada halangan yang akan diberikan kepada penulisan-penulisan blog ini. Kalau ada halangan, maknanya penulisan-penulisan daripada kerajaan juga perlu disekat mengikut kepada kebebasan media. Disebabkan itulah kerajaan kita bijak hari ini tidak akan menyaring, tidak akan menyekat, tetapi dengan menggunakan mekanisme yang dicadangkan oleh Ketua Pembangkang dengan menjawab segala isu yang berbangkit di dalam blok-blok kerajaan demi menyedarkan masyarakat kita, hadirin sekalian. Dan isu mereka ini tidak pernah menganalisis kesan. Kalau benarlah isu berkaitan dengan ada penulisan blog yang menyuruh rakyat kita mengibarkan bendera secara terbalik, hadirin sekalian, ada ataupun tidak, mereka menjelaskan. Akhirnya semua rakyat Malaysia mengibarkan bendera secara terbalik. Tidak pernah, tindakan daripada kerajaan ini pernah cuba untuk menjelaskan kembali kerana konsep satu Malaysia ini sudah dipasak dalam diri masyarakat kita. Kerana itu mereka sedar dan menentang kepada penulisan blog ini, walaupun blog ini tidak disaring, hadirin sekalian. Beberapa permasalahan di meja mereka, kata mereka internet yang terpilih ini akan ditentukan oleh kerajaan. Anda sudah silap, kerana di dalam Akta Komunikasi dan Multimedia Seksyen 233 Subseksyen 2 meletakkan kapasiti laporan daripada masyarakat yang dihantar kepada SKMM, barulah tindakan untuk menyaring akan diambil. Jadi fakta ini sudah tersilap dan hari ini mereka menggambarkan seperti saringan ini tidak pernah ada, sedangkan perkara ini sudah lama dilakukan oleh kerajaan negara kita, hadirin sekalian. Dan saya suka untuk menganalisis kelemahan-kelemahan yang ada dalam saringan yang dicadangkan di meja mereka untuk saya membuktikan walaupun ada saringan, namun permasalahan satu Malaysia ini tidak dapat dicapai. Dan saya akan hadirkan kepada anda apakah alternatif sebenar untuk menjawab isu berkaitan dengan internet ini. Baiklah, soalan yang pertama. Anda ini pelik, anda analisis mekanisme sekarang. Kami mencadangkan perkara baru. Mekanisme itu sistem yang dikawal sedia oleh kerajaan Malaysia untuk menyaring perkara yang melanggar perlembagaan persekutuan. Kelemahan mekanisme baru ini yang anda perlu analisis. Saya tidak pelik. Masalah dalam hari ini, cadangan anda sama sahaja dengan pelaksanaan yang ada di bawah SKMM. Tambahan, hadirin sekalian, SKMM ini bukan satu badan kerajaan, tetapi ia adalah suruhanjaya yang bebas tindakannya, yang berasaskan laporan masyarakat, tidak pernah dikuasai oleh kerajaan. Ini tuduhan kepada kerajaan. Saya mohon mereka ini ditangkap. Baiklah, hujah yang pertama, hadirin sekalian, saya suka untuk menganalisis berkaitan dengan kelemahan yang ada dalam saringan. Matlamat di dalam satu Malaysia dalam konteks penulisan internet ini memang benar untuk mengikat daripada beberapa permasalahan berkaitan dengan provokasi dan sebagainya. Namun cadangan yang mereka jelaskan ini, hadirin sekalian, berkaitan untuk saringan. Memang benar kita boleh melaksanakan saringan ini berasaskan kod nombor 8.3 untuk menghapuskan jalan masuk untuk mengakses laman sesawang berasaskan provokasi dan ancaman yang diletakkan di dalam kod kandungan komunikasi dan multimedia Malaysia. Namun permasalahannya, hadirin sekalian, masalah sistem saringan ataupun komunikasi di negara kita masih lagi ada kelemahan seperti yang dijelaskan oleh Ketua Pembangkang. Menurut unit penyiasatan Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia yang menjelaskan hari ini sistem server di negara kita berasaskan apa? Sistem submarine cable, hadirin sekalian, yang mana ia berasaskan tumpangan kepada server di China, di Jepun, dan barulah ia masuk ke dalam pusat data akses di Amerika Syarikat, hadirin sekalian. Dan apakah kesan daripada sistem ini?
kita tidak mampu untuk membuat kawalan sendiri kerana tumpangan kepada server-server di negara lain ini. Dan kesannya hadirin sekalian, saya suka untuk menunjukkan apabila perkara ini berlaku, hari ini masyarakat kita walaupun ada saringan, namun mereka masih lagi boleh untuk menjalankan penulisan secara aktif walaupun disaring dengan apa? Dengan menggunakan IP address dengan izin Tuan Yang di-Pertua daripada negara luar disebabkan sistem kawalan sistem submarine cable ini hadirin sekalian. Saya tunjukkan buktinya daripada kajian Security Trust Governance yang menjelaskan daripada 150 blok yang telah pun disekat oleh Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia, mereka ini hadirin sekalian, saya akan tunjukkan ia dibuka dengan aktif dan menjalankan sekali lagi unsur-unsur provokasi ini hadirin sekalian, kerana mereka menggunakan alamat protokol internet ataupun IP address daripada negara luar yang tidak boleh diambil tindakan daripada SKMM ini hadirin sekalian. Dan menurut unit penyiasatan SKMM, daripada 150 blok ini 72 telah kembali aktif menggambarkan sekalipun ada saringan, namun matlamat untuk menyelesaikan masalah provokasi ini tidak dapat diatasi. Baiklah, alternatifnya mudah hadirin sekalian. Hari ini sebenarnya kita melihat walaupun ada saringan, namun masyarakat kita ini bijak untuk mencari jalan bagaimana mereka ingin meneruskan provokasi ini. Jadi kuncinya adalah apa? Sebenarnya adalah kesedaran. Saya suka untuk membawa alternatif. Menurut Mr. Don B. Parker, penyelidik komputer dan keselamatan sistem Institute of Communication Menlo Park, California, yang menjelaskan United Kingdom hari ini mengaplikasikan teknik kawal sediakan diri yang tidak berasaskan peruntukan undang-undang untuk mengekang dan menyekat blok-blok ini hadirin sekalian. Tindakan mereka apabila ada sahaja unsur-unsur provokasi, akhirnya penulis ini akan didenda 1 hari dengan 1,000 pound sterling. Saya tunjukkan kadar jenayah siber di negara mereka pada kadar 3% menurut The Center for Freedom of Media, menggambarkan sebenarnya kesedaranlah yang menjadi titik tolak. Walaupun ada saringan, namun kesedaran masyarakat kita masih lagi tidak mampu menjawab isu ini. Assalamualaikum. Yang berhormat Muhammad Ikhwan ini berasal dari Shah Alam dan merupakan pelajar syariah dan undang-undang. Kelihatannya senyum beliau agak lewat terbit, tetapi sekali senyum ternyata manis sekali. Saya bertanya makanan kegemaran, katanya kuih lapis rendah lemak, supaya senyumannya pantas terbit. Kita beralih kepada pasukan kerajaan. Kita dengarkan hujah dari Menteri Penerangan. Dipersilakan Yang Berhormat Muhammad Kashful Azim Shahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Kerajaan Pembangkang, hadirin hadirat yang bersidang sekalian. Tuan Yang di-Pertua, pada hari ini selaku yang ketiga di barisan kerajaan, Tuan Yang di-Pertua setelah mendengar hujah balas daripada Pembangkang, begitu banyak masalah yang dapat saya temui Tuan Yang di-Pertua, menunjukkan kepada apa sebenarnya mereka pada hari ini hanya menari-nari sahaja di sekitar usul tanpa membidas pun usul yang kami cadangkan pada hari ini. Mari saya tunjukkan kepada anda terus kepada kesilapan abang-abang dan kakak di sana. Tuan Yang di-Pertua, hadirin hadirat sekalian, pertamanya dalam hal penyaringan yang kononnya kata mereka telah dilaksanakan. Pertamanya Tuan Yang di-Pertua, kod panduan dalam SKMM yang telah pun dijelaskan oleh Ketua Pembangkang sebentar tadi, Tuan Yang di-Pertua, bukanlah garis panduan untuk penyaringan, tetapi mengapa Tuan Yang di-Pertua, kod panduan ini adalah untuk mengapa kita tidak boleh saring laman web di Malaysia Tuan Yang di-Pertua, dalam internet yang digunakan di Malaysia. Bukanlah garis panduan untuk menyaring Tuan Yang di-Pertua. Yang keduanya Tuan Yang di-Pertua, Akta Komunikasi dan Multimedia 1999
1998, Seksyen 3/3 telah menyebut Tuan Yang Dipertua tidak ada satu peruntukan pun akan dijalankan di bawah akta ini yang membenarkan sebarang penapisan berlaku dalam internet Tuan Yang Dipertua. Menunjukkan apa Tuan Yang Dipertua? Penapisan yang mereka katakan telah pun ada, sebenarnya tidak ada pun Tuan Yang Dipertua. Kalau tidak, buat apa kerajaan mencadangkan usul ini? Buat penat lelah air liur saja Tuan Yang Dipertua. Baiklah, kita pergi makan di luar nanti Tuan Yang Dipertua. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini mereka katakan kita ada banyak kelemahan yang menyebabkan kita tidak mampu untuk melaksanakan mekanisme saringan yang kami telah cadangkan. Tuan Yang Dipertua, hadirin hadirat sekalian, bermaksud pada hari ini sebenarnya yang pertama, mereka setuju kita perlu saring Tuan Yang Dipertua. Cuma masalahnya kita tidak ada mekanisme. Tuan Yang Dipertua, suatu masa dahulu kita juga percaya kita tidak ada kemampuan berkenaan dengan sains dan teknologi. Namun akhirnya 2 satelit kita hantar ke angkasa lepas. Menunjukkan apa Tuan Yang Dipertua? Kelemahan mekanisme bukanlah satu halangan bagi kita untuk menyaring Tuan Yang Dipertua internet yang ingin kita cadangkan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini masalah yang ditimbulkan oleh Barisan Pembangkang hanyalah berkenaan dengan kelemahan yang mungkin ada jika kita aplikasikan saringan internet ini. Mereka berkata adalah mereka akan mencadangkan alternatif lain. Namun pernahkah anda dengar alternatif lain Tuan Yang Dipertua yang mereka katakan lebih berkesan? Yang mereka katakan alternatif lain itu Tuan Yang Dipertua cumalah undang-undang yang memang kita sudah ada sekarang Tuan Yang Dipertua. Itu sahaja, dan kami telah menunjukkan mengapa undang-undang ini tidak cukup, dan saya akan tunjukkan lagi selepas ini. Yang mohon. Masalahnya dalam di UK ini bukan undang-undang tapi teknik pengaplikasian secara sosial. Saya nak tanyalah kepada anda, 2 angkasawan yang dihantar ini, apa yang dibuat untuk menyaring kes kita hari ini? Dan saya nak tanya, hari ini saya analisis kelemahan kepada cadangan anda. Muhammad, saya tak kata hantar angkasawan, saya kata hantar satelit. Satelit pun boleh kita hantar, Tuan Yang Dipertua. Apatah lagi teknologi yang berada di bumi, Tuan Yang Dipertua. Tidak ada masalah saya kira. Yang Muhammad hadirin sekalian, pada hari ini kita pergi kepada hujah mereka satu demi satu. Pada hari ini kita Pembangkang bangkit. Katanya Tuan Yang Dipertua, beliau akan menunjukkan mekanisme yang kita akan gunakan untuk menangani penulis-penulis yang bermasalah ini. Tuan Yang Dipertua, contoh yang diberikan berkenaan dengan aduka teruna. Tuan Yang Dipertua, permasalahan dalam mekanisme ini adalah mengapa kami cadangkan untuk penyaringan diadakan adalah perkara ini berlaku selepas pun Tuan Yang Dipertua, isu itu telah pun timbul di internet Tuan Yang Dipertua. Apabila hasil karangan aduka teruna ini telah pun dilepaskan di internet, menunjukkan apa? Alangkah baiknya jika kita mempunyai satu mekanisme saringan yang telah diperjelaskan oleh Perdana Menteri tadi Tuan Yang Dipertua untuk menghalang benda tulisan yang begitu menghina itu Tuan Yang Dipertua daripada dimuat naik ke internet Tuan Yang Dipertua. Alangkah bagusnya jika rakyat Tuan Yang Dipertua tidak perlu pun dihasut oleh hasil tulisan aduka teruna Tuan Yang Dipertua. Bermaksud apa Tuan Yang Dipertua? Mekanisme yang mereka cadangkan hari ini adalah berbentuk reaktif, bukan proaktif Tuan Yang Dipertua. Namun mekanisme yang telah kami cadangkan dalam berbentuk saringan ini, pertamanya berbentuk proaktif. Tuan Yang Dipertua, hadirin hadirat sekalian, di Perancis Tuan Yang Dipertua, Badan Autoriti Hadopi masih terus menjalankan kajian untuk mencari penyelesaian yang paling moden di samping penggunaan teknik tapisan biasa yang reaktif. Teknik tapisan yang proaktif perlu diwujudkan, kata Presiden Nicolas Sarkozy. Menunjukkan apa Tuan Yang Dipertua? Bermaksudnya mekanisme untuk tapisan proaktif sebelum hasil tulisan itu dimuat naik perlu diadakan Tuan Yang Dipertua. Bermaksud Tuan Yang Dipertua, internet pada hari ini perlu disaring. Hadirin hadirat sekalian, warga yang bersidang, kita pergi pula kepada hujah yang pembangkang pertama. Muhammad. Datuk Kashful, kalau benda itu belum lagi diletakkan dalam internet, jadi macam mana anda nak tahu benda itu bersalah ataupun tidak? Rasanya kita perlu buat akta ajaib negara kot. Ya Muhammad, itu namanya saringan Tuan Yang Dipertua, bukannya sekatan. Apabila saringan Tuan Yang Dipertua, bermaksud kita tahu apa yang ingin mereka buat naik. Baru Tuan Yang Dipertua, kita tahu kandungannya tidak menjejaskan masalah negara, maka kita benarkan Tuan Yang Dipertua. Itu sahaja. Yang sekalian, kita hari ini berkata tentang saringan, bukannya sekatan. Kebebasan bersuara tidak kami sekat Tuan Yang Dipertua, cuma perlu ada mekanisme yang betul untuk
menangani masalah-masalah dalam negara kita. Hadirin hadirat sekalian, pada hari ini bangkit ni yang comel, abang comel di tengah-tengah itu berkata-kata tentang kelemahan sistem. Sekarang Tuan Ni Pertua, hari ini sistem submarine kabel kita, sistem submarine tumpangan Tuan Ni Pertua yang menyebabkan kita tidak mampu untuk menjalankan mekanisme saringan Tuan Ni Pertua. Pengguna juga masih boleh akses walaupun sudah kita saring. Hadirin hadirat sekalian, pertamanya Tuan Ni Pertua, tahukah anda ketika tahun 2009 Kabinet pernah membincangkan tentang idea penyaringan ini Tuan Ni Pertua? Bermaksudnya apa? Apabila mereka sudah boleh membincangkan Tuan Ni Pertua, maksudnya ada persediaan yang kita ada Tuan Ni Pertua untuk membuat saringan ini. Bermaksud teknologi tidak pernah menjadi masalah kita Tuan Ni Pertua. Yang keduanya Tuan Ni Pertua, bermaksud pada hari ini mereka bersetuju bahawasanya internet ini perlu disaring walaupun pengguna-pengguna masih boleh akses menggunakan cara lain selepas itu, tetapi mereka tidak pernah menidakkan bahawasanya internet ini tidak perlu disaring. Hadirin hadirat sekalian, pada hari ini kelemahan mereka yang paling besar adalah mereka tidak pernah menunjukkan kepada kita bagaimana apabila internet ini tidak disaring Tuan Ni Pertua, kita boleh mencapai matlamat satu Malaysia. Berbanding dengan kami telah tunjukkan kepada anda kesalahan impaknya jika kita membenarkan Tuan Ni Pertua internet ini tidak disaring. Hadirin hadirat, mohon cadang. Terima kasih saya ucapkan kepada Menteri Penerangan Yang Berhormat Muhammad Kashful Azim Shahlan. Saya bertanya kepada Yang Berhormat tadi, apa rahsia untuk tiba sampai ke peringkat final? Kata beliau merenung tajam ke dalam mata panel juri. Saya bertanya, panel juri? Dia kata, yalah, panel juri yang terpilih sajalah, kata. Pilih juga rupanya. Kita beralih kepada pasukan pembangkang untuk melengkapkan perjuangan mereka. Dipersilakan Yang Berhormat Muhammad Shah Izzat Saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Adik Kashful akan kebawa kau ke jalan yang lurus. Terima kasih Tuan Yang Dipertua Kerajaan Pembangkang. Seterusnya warga Dewan yang bersidang, Assalamualaikum. Saya hulurkan buat anda semua. Tuan Yang Dipertua, hari ini apabila kita bertanya kepada mereka tentang sistem menyaring kandungan internet secara terpilih untuk mencapai satu Malaysia, apakah sistem dan siapakah yang akan menjadi sebagai penyaring kepada internet ini Tuan Yang Dipertua? Kata mereka, kepada kerajaan. Kita harus faham dan realistik dalam perkara ini. Kerajaan ada persepsi sendiri, pembangkang ada persepsi sendiri. Bermaksud mereka yang layak untuk menyaring bukan daripada golongan kerajaan, tetapi mereka yang berada dalam keadaan yang neutral, tidak ada perkaitan, tidak ada bebanan daripada mana-mana pihak, sama ada kerajaan maupun pembangkang Tuan Yang Dipertua. Perkara ini harus anda faham. Dan yang keduanya Tuan Yang Dipertua tentang penyaringan Tuan Yang Dipertua. Bagaimanakah perkara penyaringan ini mampu untuk menyelesaikan masalah, sedangkan penyaringan akan berlaku selepas daripada sesuatu bahan yang dimuat naik ke blok-blok Tuan Yang Dipertua. Justru bagaimanakah penyaringan ini mampu untuk menyelesaikan masalah seperti mana yang mereka tunjukkan kepada kita pada hari ini Tuan Yang Dipertua. Pada hari ini kata mereka mekanisme untuk menyaring secara terpilih sistem yang dikawasan oleh kerajaan yang akan digunapakai oleh negara China Tuan Yang Dipertua. Sebab itu hari ini kami menganalisis perbuatan mereka. Kata mereka China tak jadi masalah kerana China mempunyai sistem internetnya sendiri. China mempunyai sistem parabola internetnya sendiri dan mampu untuk berbuat apa sahaja. Dan hari ini kita menganalisis keadaan semasa di Malaysia. Malaysia hari ini menumpang IP address daripada Amerika Syarikat, IP address daripada China. Bagaimanakah tumpangan ini mampu untuk kita melakukan penyaringan seperti mana yang mereka cadangkan pada hari ini? Silakan celahan. Yang Berhormat, pertamanya segala akta dan undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen memang dikuatkuasakan oleh kerajaan Yang Berhormat, takkan oleh Yang Berhormat. Yang keduanya, hadirin Yang Berhormat sekalian perlu sedar, jika mekanisme itu dapat diwujudkan, bermaksud anda bersetuju sebenarnya saringan internet perlu diadakan? Tak setuju Tuan Yang Dipertua. Sebab apa hari ini kami menganalisis apabila saringan ini dilakukan, masalah masih lagi berlaku meskipun ada saringan. Hari ini
ini anda katakan kerajaan menguatkuasakan undang-undang. Memang kerajaan menguatkuasakan undang-undang. Namun penyaringan internet terpilih bukan kami katakan di tangan kerajaan seperti mana yang anda katakan sebentar tadi, Tuan Yang di-Pertua. Seterusnya kita teruskan kepada penghujahan mereka tentang penerimaan isu Raja Petra yang menghina Yang di-Pertua Agong. Tuan Yang di-Pertua, pada hari ini bagaimanakah mereka untuk yakinkan kepada kita apabila saringan dilakukan, perkara ini tidak akan berlaku? Kerana apa? Di meja kerajaan penyaringan hanya akan berlaku selepas daripada sesuatu perkara itu dimaktai ke internet. Akan saya buktikan kepada anda dalam isu Raja Petra yang menghina Yang di-Pertua Agong, Tuan di-Pertua. Hari ini kita dapat melihat melalui bukti Jurnal Kebebasan Media Massa mengukur dan mempertingkatkan perpaduan negara dan integrasi nasional. Benar perkara tersebut dimuat turun di internet. Namun pengguna mempunyai kuasa untuk dengan izin terbatas copy paste perkara tersebut. Bagaimanakah dengan penyaringan dan pengguna mampu lagi untuk copy paste, dan perkara itu masih lagi akan menimbul permasalahan meskipun ada penyaringan di meja anda. Silakan curahan kedua. Dalam kes anda ini, anda sedang bercerita pelbagai kelemahan dan kesalahan yang sudah ada sekarang. Jadi, anda tidak menganalisis perkara baru yang kami cadangkan untuk menyelesaikan perkara yang juga perpaduan. Saya cerita tentang kelemahan sekarang. Bagaimana pula anda bercerita kekuatan yang anda cadangkan pada hari ini mampu untuk menyekat perkara ini? Itu yang anda tidak ceritakan kepada kami pada hari ini. Kerana sistem yang anda ceritakan kepada kami hari ini tidak mampu pun untuk memberi kepercayaan kepada kita untuk terima isi Dewan Yang di-Pertua. Seterusnya hari ini Tuan di-Pertua, dalam keadilan sosial, katanya keadilan sosial, keseimbangan keadaan ekonomi dan persendirian, Sheikh Azizi membuka blog kick di Fera 23 Ogos 2008 menyuruh untuk kibar bendera Malaysia secara terbalik. Perkara pertama, mereka tidak pernah letakkan kepada kita jika saringan dilakukan dan bagaimanakah saringan akan dilakukan untuk mengatasi perkara ini daripada terus berlaku. Tuan Yang di-Pertua, bermaksud hari ini mereka tidak pernah meletakkan kepada kita jaminan bagaimanakah perkara ini mampu dilaksanakan jika mereka katakan ini merupakan cadangan baru dari meja kerajaan. Tuan Yang, hari ini katanya penulisan yang bertentangan dengan persekutuan perlu disekat. Perkara pertama, bagaimanakah untuk mereka mengukur setiap penulisan tersebut akan menyebabkan provokasi. Kerana apa? Kerana apa? Penerimaan, penilaian terhadap sesuatu perkara adalah berbeza. Dan hari ini mereka meletakkan tanggungjawab sepenuhnya kepada kerajaan. Bagaimana anda mampu untuk memberi jaminan kepada kita? Kerajaan yang mempunyai persepsi sendiri, yang pembangkang punya persepsi sendiri, mampu untuk melakukan penyaringan pemilihan kandungan internet. Tuan Yang di-Pertua, kesimpulan pembawaan kerajaan saya katakan sebegini. Apabila mereka hari ini katakan kepada kita ini merupakan satu cadangan, mungkin mereka tidak tahu pembacaan usul pada hari ini. Usul pada hari ini pun menuntut Dewan ini percaya kerajaan Malaysia wajib menyaring kandungan internet secara terpilih untuk mencapai satu Malaysia. Usul hari ini tidak berbunyi Dewan ini mencadangkan penyaringan. Bermaksud hari ini tugas mereka untuk yakinkan kita semua untuk percaya kepada mereka tentang apa yang telah ada pada hari ini. Itulah kekalahan yang telah berlaku di meja kerajaan. Mohon usul pada hari ini ditolak isi Dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Muhammad Shah. Jika ketua pembangkang tadi berasal dari Kepala Batas, Yang Berhormat Muhammad Shah ini berasal dari Pematang Pauh. Elok sangatlah tu. Lebih menarik lagi, Yang Berhormat Muhammad Shah ini adalah merupakan pelajar sarjana muda fiqh dan fatwa. Pengkhususan beliau dalam sains pemakanan. Saya bertanya apa cita-cita, dia kata nak menjadi mufti. Sama ada Yang Berhormat Sahibul Samaha ataupun Sahibul Samaha Yang Berhormat, kita tak tahu apa yang akan berlaku. Mudah-mudahan beliau berjaya.
Sidang hadirin sekalian, kita sudah melengkapkan pusingan pertama membahaskan usul bahawa Dewan ini percaya kerajaan Malaysia wajar menyaring kandungan internet secara terpilih untuk mencapai satu Malaysia. Untuk pusingan penggulungan ini, setiap pendebat wakilnya akan diberikan masa selama 4 minit. Kita mulakan dengan wakil pembangkang. Saya persilakan Rosli. Silakan. Muhammad Ikhwan, Muhammad Rosli, silakan. Sebut nama ayah dulu. Moga-moga nama Rosli itulah yang akan melekat dalam perjuangan dan membawa keberkatan kepada kemenangan. Hadirin sekalian, dalam perjuangan di minit-minit terakhir ini saya akan melakukan analisis perbezaan kefahaman di antara meja kerajaan dan meja pembangkang dalam menilai setiap struktur yang ada dalam perdebatan hari ini, dari aspek analisis fakta semasa, daripada analisis pelaksanaan, daripada analisis struktur hujah dan sebagainya. Pertama, apabila mereka meletakkan kewajaran untuk disaring, mereka kata bentuk saringan ini adalah sekatan. Maknanya sekatan ini akan tidak ada terus penulisan ini di dalam internet. Namun percanggahan yang amat tragis apabila yang ketiga ini menikam yang pertama. Katanya hari ini kita bukan ingin menyekat, tetapi kita hanya ingin menyaring. Ini sudah bercanggah, hadirin sekalian. Baiklah, sekalipun anda ingin mencadangkan satu sistem baru, namun kami menganalisis keadaan status quo semasa, bahawasanya hari ini sekalipun ada sistem baru, sistem ini akan bersandar kepada sistem submarine cable yang tidak pernah dicadangkan untuk diperbaiki. Maknanya hari ini, hadirin sekalian, kelemahannya masih lagi sama, walaupun sudah disaring, walaupun tindakan sebelum diambil. Namun hari ini rakyat kita boleh menggunakan IP address daripada luar negara untuk melakukan penulisan yang tidak akan diambil tindakan oleh SKM. Maknanya hari ini penulisan ini pasti dapat dilihat dan pasti dapat dilakukan. Matlamat satu Malaysia untuk membentuk perpaduan tidak akan dikecapi. Kerana itu hari ini kes mereka, kandungan internet secara terpilih yang perlu untuk disaring. Kata mereka, mengikut perlembagaan persekutuan, kerajaanlah yang mempunyai tanggungjawab. Saya nak anda tunjukkan selepas ini dalam perkara mana dalam perlembagaan persekutuan yang meletakkan untuk menyaring ini adalah tanggungjawab kerajaan. Kerana ia diletakkan dengan jelas di dalam seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia yang menjelaskan, hadirin sekalian, untuk tindakan menyaring ini SKM akan mendengar laporan daripada masyarakat, dan tindakan untuk menyekat ini, hadirin sekalian, hadir daripada unit penyiasatan SKM. Di manakah badan kerajaan di dalam kes ini? Tambahan, apabila mereka membuktikan kesan akhir untuk mencapai matlamat satu Malaysia, perpaduan, penerimaan, kenegaraan dan keadilan sosial, hujah mereka Raja Petra yang melakukan tindakan. Ada blog yang menulis berkaitan dengan bendera yang diletakkan secara terbalik dan perlu dikibarkan. Pernah anda mendengar hujah mereka rakyat kita bertelaga, rakyat kita mengibarkan bendera secara terbalik? Tidak pernah, hadirin sekalian. Kerana analisis kes dan kesan di meja mereka ini tidak pernah ditunjukkan. Kerana itu hari ini kami hadir untuk menunjukkan mekanisme yang terbaik daripada kerajaan untuk menjawab segala permasalahan ini dengan menggunakan blok. Blok lawannya blok, hadirin sekalian. Baru kena, hadirin, baru jantan. Kita ingin melihat kuasa yang ada pada kerajaan. Begitu juga kami tunjukkan kelemahan yang ada pada sandaran sistem ini, hadirin sekalian. Dan akhirnya kami hadir pada satu analisis. Hujah mereka kami buktikan. Walaupun sudah ada saringan, namun isu provokasi untuk mencapai matlamat satu Malaysia ini tidak dapat dikecapi. Kerana rakyat kita masih lagi bijak mencari jalan
untuk melakukan propaganda dan perpecahan. Kerana itu kami meletakkan kesedaran yang ada di United Kingdom, yang akhirnya hadirin sekalian, kadar jenayah sibernya menurun dan rendah, menggambarkan sebenarnya kesedaran masyarakatlah yang menjadi titik tolak untuk menjawab kepada perkara ini. Andai tahun 2020 dana sudah diberikan untuk saringan, namun masalah provokasi ini masih lagi berlaku. Jangan salahkan sesiapa, salahkan diri kita yang menentukan keputusannya hari ini. Assalamualaikum. Ini barulah saya tahu bahawa pasukan pembangkang berdiri di sebelah meja itu bukan sebagai gimmick, tetapi untuk mengurangkan risiko kecederaan kepada rakan-rakan sepasukan. Saya bertanya kepada Yang Berhormat Muhammad Ikhwan tadi, bahan apakah yang sering kali dilayari di internet? Beliau merenung saya tajam, tiba-tiba tersenyum. Tak tahulah bahan apa yang dilusurinya. Dan saya pun tak tahu kenapa tuan-tuan ketawa bila itu jawapan yang diberikan. Kita kembali bersama pasukan kerajaan. Apakah Perdana Menteri atau timbalan Perdana Menteri yang akan menggulung? Timbalan Perdana Menteri. Silakan Yang Amat Berhormat Muhammad Syafiq bin Musa. Tuan Yang di-Pertua Dewan, dalam tamat pergulungan pada kali ini, saya akan buktikan yang perlu ditangkap sebenarnya timbalan ketua pembangkang yang besar di sebelah sana. Kerana yang besar inilah banyak melakukan penipuan yang besar, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Dan saya juga mengharap yang akan menangkapnya juga besar daripada beliau. Fahamlah mengapa. Dalam pergulungan pada kali ini, Tuan Yang di-Pertua Dewan, saya akan membanding bezakan pemahaman meja perwakilan kerajaan dan juga pembangkang dalam membuktikan usul. Terdapat beberapa perbezaan pemahaman yang telah berlaku dalam sepanjang sesi perdebatan. Pertama, tentang pemahaman hak asasi yang kita ingin perdebatkan. Di perwakilan kerajaan, Tuan Yang di-Pertua Dewan, kami tidak pernah menafikan hak asasi seseorang ini penting. Sebab itulah kami tidak pernah menyatakan kepada anda semua, kita tidak boleh langsung menulis di internet, kita tidak boleh langsung menggunakan internet, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Cuma apabila kita hidup dalam kepelbagaian kaum, hak asasi ini tidak bolehlah mutlak, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Tidak boleh ada penulisan ataupun sesuatu perkara yang bertentangan dengan perlembagaan persekutuan Tuan Yang di-Pertua Dewan. Ini adalah pemahaman hak asasi di perwakilan kerajaan. Kita boleh untuk menulis, cuma tidak boleh bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Apakah pemahaman hak asasi di meja perwakilan pembangkang? Gambaran meja pembangkang, Tuan Yang di-Pertua Dewan, tentang pemahaman hak asasi, seolah-olah mereka ingin gambarkan kebebasan ini adalah kebebasan yang mutlak. Sedangkan, Tuan Yang di-Pertua Dewan, cuba anda bayangkan, dalam kita hidup dalam keadaan majmuk, ada berbagai kaum dalam satu payung, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Apakah yang akan terjadi apabila kebebasan ini adalah kebebasan yang mutlak, Tuan Yang di-Pertua Dewan? Sedangkan dalam perlembagaan persekutuan sendiri telah termaktub setiap kebebasan masyarakat dalam hidup di Malaysia ini, Tuan Yang di-Pertua Dewan, tidak ada kebebasan yang mutlak. Malahan kebebasan untuk beragama, kebebasan untuk kita bergerak, kebebasan untuk kita hidup, Tuan Yang di-Pertua Dewan, semuanya bukanlah kebebasan yang mutlak, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Supaya untuk mengekalkan perpaduan yang kita ada ini, Tuan Yang di-Pertua Dewan, ini adalah pemahaman hak asasi yang salah di meja pembangkang. Pemahaman yang kedua tentang pemahaman SKMM dan juga cadangan mekanisme yang kami cadangkan kepada anda, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Dalam pemahaman SKMM ini hanya akan menapis ataupun hanya akan menutup sesuatu penulisan yang telah dimuat naik dalam laman sesawang, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Sekiranya contohnya ada aduan ataupun ada laporan, Tuan Yang di-Pertua Dewan, penulisan-penulisan yang akan menghasut kaum barulah akan disekat. Namun dalam cadangan di meja perwakilan kerajaan ini, kami mencadangkan, Tuan Yang di-Pertua Dewan, sebelum perkara itu ataupun penulisan itu dimuat naik, perlulah melalui satu sistem, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Kalau okey, barulah kita terbitkan, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Kalau tidak okey, kita simpan diam-diam, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Ini adalah mekanisme yang berbeza. Sebab itulah dalam pembangkang, mereka tidak lagi berdebat tentang mekanisme yang kami cadangkan. Sebaliknya mereka berbicara tentang SKMM, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Dan perkara ini berbeza dengan mekanisme cadangan kami di perwakilan kerajaan. Tentang pemahaman yang ketiga, tentang isu yang sering dibangkitkan oleh mereka, iaitu isu menumpang IP address dari China dan juga Amerika Syarikat. Dalam rantaian mereka ceritakan, Tuan Yang di-Pertua Dewan, katanya kita Malaysia menumpang kabel kepada China dan China menumpang kabel kepada Amerika Syarikat.
Akibat daripada kita menumpang ini, akhirnya kita tidak boleh membuat perkara ini. Saya mencabarkan saya fatah ini Tuan Ketua Dewan, kerana China sendiri yang telah menumpang ke Amerika Syarikat sudah pun melaksanakan perkara ini Tuan Ketua Dewan di bawah program Green Dawn. Jadi adakah benar kelemahan ini akan merencatkan kita untuk melakukan perkara ini? Tidak benar Tuan Ketua Dewan. China sendiri sudah melakukan perkara ini. China juga menumpang Tuan Ketua Dewan. Keempat, di awal perdebatan kami berjanji kepada anda, kita akan bercakap tentang perkara-perkara yang bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan, dan perkara ini sudah dipersetujui oleh Ketua Pembangkang. Yang pernah ataupun tidak anda terdengar dalam setiap hujah mereka, adakah perlu ataupun tidak perkara yang bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan ini untuk disaring? Tidak pernah ada Tuan Ketua Dewan. Akibat 4 pemahaman yang sudah salah, pemahaman hak asasi, pemahaman SKMM dan juga mekanisme yang dicadangkan oleh kerajaan, pemahaman tentang isu menumpang IP address ini, dan juga pemahaman tentang menentang Perlembagaan Persekutuan, akhirnya mereka tidak lagi membangkang, mahu terus mencadang. Terima kasih diucapkan kepada Timbalan Perdana Menteri, dan sekaligus lengkaplah sudah perdebatan peringkat akhir. Kita berikan tepukan sekali lagi kepada UiTM dan USIM. Saya difahamkan oleh pihak penganjur bahawa inti dari perdebatan di peringkat separuh akhir dan akhir dalam bentuk hansatnya akan diserahkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak. Dan ini merupakan manifestasi daripada kesungguhan kerajaan untuk merangsang generasi muda memberikan input kepada pembangunan negara. Kita ucapkan terima kasih dan tahniah kepada pihak penganjur. Dan kita yakin dengan pertimbangan panel juri yang arif, sekaligus saya memohon maaf sekiranya berlaku sebarang kekurangan dalam pengendalian perdebatan ini. Saya kembalikan majlis kepada pengacara saudara Jeffrey Khairi. Silakan. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang di-Pertua Dewan. Sekarang diumumkan perarakan keluar Yang di-Pertua Dewan. Hadirin pegawai malah pegawai yang berhormat juga adalah tugas jemaah. Malah ini bulan ini dan hari ini akhirnya ada satu lagi PPN peringkat institusi semangat kepasukan yang meningkatkan diri. Kali ini tak mungkin boleh berdiri yang kedua sebab dalam depan kita berada dalam kebetulan. Dia akan suara yang bernama dalam yang kita ini. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Encik Muhammad Khairi Nadirun atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Tanam melintang padi di bendang, tampak teratur di hujung pekan. Tuan datang semua memandang, majlis diatur, minta rasmikan. Majlis dengan penuh hormat yang mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Hishamuddin bin Tun Husin untuk menyampaikan ucapan sekaligus merasmikan pertandingan debat Piala Perdana Menteri 2011 dengan segala hormat yang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mesra dan salam satu Malaysia. Yang berusaha saudara pengacara majlis, yang berbahagia Profesor Datuk Seri Dr. Zaliha Kamaruddin, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, yang berusaha Encik Osman Bakri, Pengurusi My Harapan, Saudara Muhammad Heng Adiron, Pengarah Program Pertandingan Debat PPN 2011 ini,
naib-naib Chancellor, timbalan-timbalan naib Chancellor IPTA dan IPPS, timbalan-timbalan rektor UAE, pegawai-pegawai kanan IPTA dan IPPS, para pendebat, pegawai pengiring, pelajar-pelajar yang saya kasihi sekalian. Pertama-tamanya saya ingin menyampaikan salam takzim Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Seperti saudara-saudari tahu, beliau mewakili kerajaan dan rakyat Malaysia ingin menyampaikan ucapan takziah kita di atas kembalinya ke Rahmatullah Kampung Sultan di Riyadh. Tetapi saya tahu bahawa Datuk Najib, program ini memang dekat dengan hatinya. Besok saya akan laporkan kepada Yang Berhormat Perdana Menteri betapa hebat semangat sambutan. Bukan sahaja para pendebat tetapi penyokong-penyokong. Hebatnya Perdana Menteri wanita kita yang pertama. Bagaimana suara penyokong USIM sahaja cukup berkembang mencukupi untuk menggegarkan dunia. Saya difahamkan 3 bas di bawah kaci waktu. Betapa hebatnya perdebatan ketua pembangkang, bukan sahaja berdebat tapi pandai jual jubah. Ini tak masuk ke lapis rendah lemak. Dan bagaimana Perdana Menteri pertama kali saya tengok di dalam Dewan boleh mencelah dan meminta laluan. Tuan-tuan dan puan, saudara-saudari sekalian, sebenarnya saya cukup kagum secara peribadi dengan apa yang kita lihat buat dua kalinya. Dan sebenarnya ini menepati apa yang diharapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Apa yang kita lakukan ini akan disemarakkan dan saudara Hair jangan bimbang, saya tetap akan memberikan sokongan peribadi saya kepada usaha ini. Dan insya-Allah pengisian perdebatan pada tahun-tahun yang akan datang akan lebih hebat. Izinkan saya, saudara-saudari, membacakan ucapan Yang Berhormat Perdana Menteri yang berbunyi, pertamanya marilah kita bersama-sama merapatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah izin dan kurnia-Nya telah memungkinkan kita kepusingan akhir dan majlis penutup pertandingan debat PPM di antara institut pengajian tinggi bagi tahun 2019. Terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan untuk menekankan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan tahniah khususnya kepada pihak penganjur yang telah bertumpus-lumbus menganjurkan dan memastikan perjalanan pertandingan ini berlangsung dengan baik. Sesungguhnya pertandingan debat Piala Perdana Menteri ini atau debat PPM merupakan satu lagi bukti jelas kesungguhan kerajaan hari ini dalam melakukan transformasi. Kerajaan kini sedang dalam proses memanfaatkan segala platform yang ada demi menjayakan program transformasi yang telah kita susun rapi agar segala yang matlamat dan objektif yang telah pun disasarkan dapat dikecapi. Pada malam ini kita semua dapat lihat dengan jelas bahawa perdebatan antara golongan mahasiswa ini merupakan salah satu daripada platform tersebut, dan kita ucapkan tahniah dan syabas kepada semua yang telah pun menjayakannya. Tuan-tuan dan puan, saya percaya bahawa debat PPM ini bukan sahaja merupakan suatu medan yang dapat mengasah bakat kepimpinan dan kemahiran berfikir generasi muda, terutamanya mahasiswa. Malah jauh lebih penting,
Gelanggang debat PPM ini adalah suatu tamsilan ampuh kesediaan kerajaan untuk melibatkan generasi muda dalam proses pembangunan negara dan bangsanya. Saya percaya dan sedar bahawa suara dan pandangan generasi muda amat penting dalam mencorak dan merencana masa depan negara. Dan perkara ini tidak harus dipandang enteng dan dikesampingkan. Kita semua maklum, suara dan idea generasi muda hari ini, terutamanya golongan mahasiswa, perlu diangkat sebagai modal terbaik yang bakal memacu program pembangunan negara. Setidak-tidaknya, mereka dapat bertindak sebagai satu instrumen timbal balik yang berkesan kepada segala dasar dan pelan kerajaan. Telah acap kali saya ulang dan tekankan bahawa kerajaan hari ini amat sedar betapa zaman kerajaan tahu segala-galanya sudah lama berakhir. Kerajaan percaya yang tua tidak selalunya gah, yang muda tidak semestinya mentah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, atas dasar inilah melalui pelancaran Tahun Inovasi Nasional 2012, kerajaan membuka ruang dan peluang yang sebaik-baiknya kepada golongan muda di negara ini untuk mentahirkan segala kreativiti dan idea segar mereka untuk dimanfaatkan secara optimum demi masa depan negara. Kerajaan tidak teragak-agak untuk membukukan modal permulaan sebanyak 200 juta ringgit bagi menggerakkan My Creative Venture Capital yang diperkenalkan. Ini semata-mata untuk menyediakan suatu landasan dan bimbingan yang berkesan dalam memantapkan proses inovasi golongan muda. Usaha ini begitu relevan dan sekali dengan usaha kita untuk dijadikan Malaysia sebagai sebuah hak pengajian tinggi bertaraf dunia. Tetapi hasrat ini tidak akan kesampaian sekiranya golongan mahasiswa tidak berupaya mempamerkan kematangan berfikir serta kemahiran menganalisis dengan baik. Justru secara pribadi, saya mengharapkan agar para pendebat yang ada di sini pada malam ini akan terus bekerja keras dan sentiasa bersedia untuk memberi dan menerima kritikan serta saranan yang membina. Lebih-lebih lagi dalam mencari formula terbaik pembangunan negara. Kita sedar bahawa kita tidak akan pernah boleh lagi daripada hakikat bahawa setiap individu akan pasti mempunyai kecenderungan dan pandangan yang berbeza. Perkara ini bukanlah sesuatu yang negatif, bukanlah sesuatu yang perlu dibendung. Malah baginda Rasulullah SAW telah pun bersabda bahawa perbezaan pendapat itu merupakan satu rahmat. Namun saudara-saudari, dalam berbeza pendapat perlu ada adab dan etikanya. Kita tidak sewajarnya mengambil pendekatan bersifat sembrono dan mementingkan diri dalam mengupas dan mengulas sesuatu isu. Sebaliknya, dalam mencadang dan membentangkan sesuatu idea, kita harus berhujah dengan bersandarkan kepada ketinggian ilmu dan juga kemurnian akal budi. Bukannya dengan kejahilan yang berbau emosi. Pak kata pepatah, ikut hati mati, ikut rasa binasa. Malam ini, saya ingin menyeru ke semua mahasiswa untuk lebih aktif dalam memahami segala program dan pelan pembangunan oleh kerajaan. Kemudian, tuturkanlah segala buah fikiran yang bisa menyubur makmur dan bukannya mereka melabur helah kabur yang mampu mengundang hancur. Kita mahu generasi muda hari ini menjadi penggerak utama program transformasi negara. Bukannya sekadar menjaga cerita-cerita kosong di jalanan yang diulang-ulang sebut demi meraih simpati
dalam meneruskan agenda pribadi golongan tertentu. Di sini bolehlah kita simpulkan bahawa peranan dan tugas golongan mahasiswa ini merangkumi aspek 5P, iaitu golongan mahasiswa sebagai penyelesai masalah dan bukannya pencetus musibah. Kedua, pencipta ilmu pengetahuan dan bukannya penjaja angan-angan. Ketiga, pemimpin masa depan dan bukannya kuda tunggangan. Keempat, pembela negara dan bukannya penderhaka bangsa. Dan kelima, pencetus transformasi dan bukannya penyebar kontroversi. Akhir kata, memandangkan debat PPM merupakan suatu pertandingan, maka pasti akan ada yang kalah dan akan ada yang menang. Kepada yang berjaya, teruskanlah langkah untuk berbakti kepada negara. Kepada yang kurang bernasib baik, sumbangan anda tidak bernilai dengan kata-kata apa yang pasti. Percayalah saudara-saudara, dengan menyertai debat PPM ini sahaja, anda semua sudah pun menyumbang sesuatu yang bermakna dalam proses pembangunan negara dan bangsa. Bersama-samalah kita berganding bahu menggembali tenaga untuk kekal berdiri sebagai pembela watan yang panjang akalnya, yang kuat semangat dan jati dirinya, dan tinggi pula sustilanya. Mereka yang hanyut dengan mimpi-mimpi kosong, jauh sekali kita doakan, kerana mereka tidak berpijak di atas bumi yang nyata. Dengan kata-kata itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya mewakili Yang Berhormat Perdana Menteri rasmi tutup pertandingan debat Piala Perdana Menteri 2017 ini dengan jaya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri. Diminta Yang Berhormat Datuk Seri untuk terus berada di atas dan akhir debat Piala Perdana Menteri 2011 kategori Bahasa Melayu. Pendebat terbaik akan membawa pulang hadiah wang tunai RM2,000 beserta piala individu. Dipersilakan dari Universiti Sains Islam Malaysia. Saya persilakan saudara Muhammad Izwan Rosli. Tahniah semua, piala ini diperbuat daripada 100% yuta tulen yang menjadikan berat piala tersebut. Berapa adanya? 19 kilogram, ya, 19 kilogram. Maka siapakah yang bakal dinobatkan sebagai pemilik sulung piala tersebut? Adakah anda sudah bersedia? Saya umumkan juara pertandingan debat Piala Perdana Menteri 2011 kategori Bahasa Melayu. Universiti yang berjaya bakal menerima hadiah wang tunai RM25,000, piala persinan, piala iringan dan piala individu. Manakala juara akan membawa pulang hadiah wang tunai RM15,000, piala iringan dan piala individu. Maka debat sudah semakin terasa. Saya umumkan juara sulung pertandingan debat Piala Perdana Menteri 2011.
juara Universiti Sains